Macam pelik lah isu Ba'alif Bayar ni. Pemimpin negara Islam tapi sibuk nak ternak Ba'alif Bayar. Dia makan ke benda tu? Atau dia nak duit dari projek tu sampai tak kisah yang masuk perut hasil daripada pendapatan halal ataupun haram. Begitulah cerita dalam negara pasir berdengung. Aku bersyukur negara aku tak macam tu. Semua pak-pak menteri alim-alim belaka. Negara pasir berdengung ni, yang haram pun diperjuangkan. Yang syubhah dipertahankan. Yang rakyat bantah tapi dipaksa untuk rakyat terima. Sekarang ni Menteri Pasola bekerja untuk rakyat atau rakyat dipaksa untuk bekerja dengan pak-pak menteri Pasola tidur. Tapi bila rakyat bersuara terus dilabel tak faham konsep negara majmuk lah. Atau rakyat lantang bersuara habis polis datang ketuk pintu rumah. Itulah nasib rakyat dalam sistem Firaun moden ini. Negara majmuk tak bermaksud umat Islam kena diam bila perkara haram makin diperluaskan. Hari ini rakyat bukan tanya pasal kaum. Rakyat tanya kenapa projek kandang Ba'alif Bayar besar-besaran nak sangat dibuat dekat tanah milik Allah Azza wa Jalla. Tak takut ke bala Allah Azza wa Jalla akan turun sebab kita bersekongkol dengan maksiat? Kenapa terlalu bersungguh-sungguh mempertahankan industri ini sampaikan suara penduduk sendiri diketepikan? Kita faham, dalam negara majmuk ada masyarakat bukan Islam yang makan Ba'alif Bayar tu. Itu realiti. Tak ada siapa nak ganggu hak orang lain. Tapi yang jadi persoalan sekarang, kenapa sampai nak diperluaskan secara besar-besaran? Kenapa macam terlalu gairah dengan benda yang haram? Macam nak bagi makan pada keturunan sendiri pula. Yang lebih rakyat pelik lah. Bila orang Islam sendiri yang paling kuat mempertahankan, orang kampung mulalah bersuara. Penduduk risau pasal bau, pencemaran, longkang, sungai, udara dan macam-macam lagi. Tapi yang sibuk marah rakyat, orang Islam juga. Pening tak? Kadang-kadang rakyat tertanya-tanya, ini pejuang rakyat atau pejuang projek? Dalam Islam, kita diajar jelas tentang halal dan haram. Bukan sekadar makan, tapi menjaga kebersihan. Menjaga maslahat masyarakat, menjaga sensitiviti umat. Hari ini rakyat bukan anti kaum, rakyat cuma nak tanya. Kalau ada projek yang boleh mengundang pencemaran, kenapa nak paksa juga? Kalau ada industri yang sangat sensitif kepada majoriti rakyat Islam, kenapa tak cari solusi ataupun jalan yang lebih berhikmah? Negara maju pun banyak yang kurangkan penternakan yang mencemarkan alam sekitar. Sebab mereka faham satu benda. Bila duit jadi keutamaan, kesihatan rakyat selalu akan menjadi korban. Kadang-kadang aku rasa orang bukan Islam ada lebih hormat sensitiviti pada agama daripada orang Islam yang ada jawatan. Sebab ada orang bukan Islam sendiri faham. Kalau benda tu dia sensitif untuk umat Islam, jangan buat sesuka hati. Tapi malangnya, yang sibuk mempertahankan sampai bermati-matian ni, ada yang masih nama Islam pula tu. Bila rakyat tegur, terus mereka kata rakyat ni ekstrim. Bila rakyat bersuara, terus kata rakyat main sentimen. Salah ke rakyat pertahankan kawasan tempat mereka tinggal? Salah ke mak ayah risau pasal pencemaran dekat rumah anak-anak mereka? Salah ke umat Islam bercakap tentang perkara yang agama Islam tu melarang benda tu? Kadang-kadang aku macam terfikirlah, dalam negara pasir berdengung ni, kan? Negara tu lah, bila rakyat minta tambah masjid, banyak syarat. Bila rakyat minta jaga sensitif Islam, banyak pula alasan. Tapi bila projek-projek tertentu, mantap. Laju je. Mesyuarat pun laju. Kelulusan laju. Pertahanan pun laju. Sampai rakyat tertanya lah, siapa sebenarnya yang untung ni? Rakyat biasa ke atau orang-orang atasan? Dan yang paling menyedihkan, ada pemimpin bila bercakap pasal agama, bukan main lagi. Siap buat selawat beramai-ramai di Bukit Star. Ceramah sana sini, petik ayat-ayat sana sini, hadis sana sini. Tapi kemungkaran depan mata mereka tak cegah. Hanya buat amal makruf saja, nahi munkar mereka tak peduli.
itu masih belum Islam. Itu masih belum lagi sempurna. Masih hidup ikut hawa nafsu. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Bersekongkol dengan maksiat. Tapi bila masuk bab projek, halal haram jadi kabur. Sedangkan Nabi SAW dah ajar umat supaya mencari rezeki yang baik. Bukan sekadar untung besar. Sebab dalam Islam, bukan semua benda yang menguntungkan itu membawa keberkatan. Kadang-kadang duit masuk banyak tapi ketenangan hilang. Tak ada. Tu cerai-berai, macam-macam yang akan berlaku. Kesihatan hilang, keberkatan hilang dan umat Islam percaya di akhir zaman nanti Nabi Isa AS akan turun. Baginda datang membawa keadilan. Dan dalam hadis disebut tentang pemusnahan babi sebagai simbol menolak perkara yang bertentangan dengan syariat. Jadi rakyat tertanya-tanya, kalau umat Islam sendiri terlalu gairah memperjuangkan benda yang agama larang, apa sebenarnya ni yang sedang berlaku pada hati kita? Adakah jawatan terlalu penting sampai prinsip agama dironyok-ronyok dan diketepikan? Adakah projek terlalu lumayan sampai suara rakyat mereka langsung tak pedulikan? Rakyat hari ini bukan tak cerdik, malah lebih pintar dari pemimpin-pemimpin mereka. Rakyat nampak, rakyat menilai. Mereka tahu membezakan mana hak, mana batil, mana perjuangan yang sebenar, mana perjuangan kerana kepentingan. Dan rakyat makin sedar. Kadang-kadang yang rosakkan imej Islam bukan musuh Islam, tapi orang Islam sendiri yang sanggup gadai prinsip demi kuasa dan juga keuntungan. Negara pasti berdengung tu, dengarlah suara rakyat. Kalau nak bangunkan ekonomi, banyak lagi industri halal yang boleh kita bangunkan. Pertanian, teknologi yang tak ekstrim, makanan yang halal, ketengahkan kesihatan dalam Islam dengan makanan-makanan sunnah, penternakan yang halal dan thayyib. Tapi itulah kenapa terlalu bersungguh pada perkara yang begitu sensitif kepada umat Islam. Rakyat tak minta banyak pun. Rakyat faham. Rakyat cuma nak pemimpin yang ada hati, yang ada perasaan. Mereka ni, kami nak, kan mereka itulah, mereka nak pemimpin, seorang pemimpin ada takwa. Rasa takut dengan Allah, ada rasa hormat pada agama dan rakyat majoriti, dan ada keberanian untuk memilih keberkatan, bukan sekadar keuntungan. Kalau korang setuju, tolong savekan video ni. Biar lebih ramai sedar, biar lebih ramai berani bersuara dengan cara berhemah. Kerana bila rakyat diam, esok jangan pelik kalau suara agama makin perlahan dalam negara sendiri, ataupun dah tak ada dah orang nak membela agama. Apa yang paling penting? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.